Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-36, perkara yang ke-9. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau tuntut daripada aku akan esok, dan aku tiada aku tuntut daripadamu akan amal esok. Jangan sampai besok Allah subhanahu wa ta'ala tuntut kita di akhirat nanti, di hadapan Allah nanti, akan segala amal yang kita buat atas dunia ni. Dan apa yang kita lakukan ini bukan dibiarkan begitu saja. Allah Ta'ala akan tanya, akan tuntut balik semula. Apa yang kau buatkan sepanjang kehidupan kau di muka bumi ini? Kemana waktu kau gunakan, waktu sehat kau gunakan, waktu muda kau gunakan, kemana? Jangan sampai besok Allah tuntut kepada kita dan kita tak boleh nak jawab depan Allah Ta'ala. Kan? Kita tak boleh nak jawab depan Allah Ta'ala sebab kita tak buat apa yang dia tuntut. Apa yang dia tuntut dulu ni kita tak buat. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh kita tak lakukan. Maka jangan sampai besok dia tuntut kat kita, kita tak boleh nak jawab. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan dikau daripada nutfah, maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Setelah Allah Ta'ala jadikan kita ini dari setitis air mani ini, kemudian ditiupkan ruh, Allah Ta'ala tidak pernah sama sekali meninggalkan kita tentang rezeki. Malahan aku dahulukan akan dia kepada perutmu. Allah Ta'ala dulukan, sebelum hidup ini pun rezeki dah dicatat oleh Allah. Uktub rizqah, kata Allah, tuliskan rezekinya. Hidup je, jadi je, langsung dibagi tahu kepada malaikat, tuliskan rezekinya sampai bila? Sampailah dia meninggal. Jadi kita tak perlu nak risau unsing tentang rezeki ni. Kerja kita buat ajalah tuan-tuan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Bersyukur apa yang kita miliki, bersyukur apa yang kita perolehi. Jangan kita unsing, jangan kita risau. Redha akan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bagi kita mungkin tak cukup, tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui
Apa yang dibagi kat kita itu sebenarnya cukup bila mana kita menjadi hamba yang redha, hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang buat tak cukup kerana kita tak redha, kita tak bersyukur. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu. Allah bagi apa pun kita reda, nescaya aku pusakakan akan hatimu dan badanmu. Jika tiada engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu dunia, hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar di dalam hutan. Bila kita rasa tak redha, kita tak bersyukur, maka kita rasa tak cukup. Berhempas pulas kita. Bersusah payah kita untuk mencari. Tak kenal siang, tak kenal malam. Tak ada masa untuk kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita leka mencari dunia ni. Nak cari dunia punya pasal sampai lupa Allah Ta'ala. Lupa semayang. Kan? Lupa baca Quran, semuanya lupa. Lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala keraskan hidup kita ini, sehingga kita ni unsing, risau. Kalau tak ada macam mana itu. Sehingga kan siang, malam, pagi, petang, kita tak ada masa rehat, tak ada masa untuk nak beribadah kepada Allah, tak ada masa nak dekatkan diri pada Allah. Maka kita sibuk sangat. Sibuk sangat dengan urusan dunia kita yang tak pernah cukup. Padahal Allah Ta'ala kata, aku dah jamin dah rezeki engkau, dah ada dah. Berhempas pulas pun macam mana pun, banyak itulah rezeki engkau. Cuma, engkau susahlah mencarinya. Engkau dalam keadaan kau gelisah, kau gunsing, kau rusah. Gelisah semua-semua ini. Kenapa? Kerana takut. Takut tak cukup dan sebagainya lah. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh akan dia melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu. Padahal engkau itu dicelakan di dalam segala manusia. Padahal yang kau cari-cari itu sebenarnya, memang aku dah bagi, dah ada. Kau berhempas pulas pun, sampai lupa aku pun banyak tu je kau dapat. Hari ni kau dapat rezeki RM10, itulah kau berhempas pulas lah mati-matian pun cari. Banyaklah dapat. Last kali yang kau punya tu tinggal RM10 tu je lah. Dapat banyak ni, bagi sana, bagi sini, sana, sini. Last kali tinggal RM10. Oi, penatnya kerja, banyak ni je dapat. Tu je kita dapat. Jadi dia kata, apa yang kau peroleh itu tak ada lebih daripada apa yang telah aku tentukan. Engkau berhempas pulas, mati-matian pun sampai lupa aku. Apa yang aku takdir, itulah yang kau dapat. Maka hidup penuh dengan keredaan, hidup penuh dengan kesyukuran. Syukurlah pada Allah, redalah dengan pemberian Allah, insya-Allah hati kita tenang, jiwa kita tenang. Semuanya akan jadi tenang. Tapi kalau kita tak syukur, tak reda, tu yang tak pernah rasa cukup. Dan tak pernah cukup. Hidup ni memang rasa tak pernah cukup, tuan-tuan. Kemudian berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa tiada reda ia dengan qada'ku, tiada sabar ia atas balakku, tiada syukur ia atas nikmatku, dan tiada memadai ia dengan pemberianku, maka hendaklah ia keluar daripada bawah langitku, hendaklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Tuhan kata, kalau engkau tak boleh reda dengan qada aku ni, engkau tak boleh sabar dengan balak aku, engkau tak syukur dengan nikmat aku ni, tiada memadai ia dengan pemberianku, Tuhan kata kau jangan duduk di bawah kolong langit aku ni. Mana nak duduk? Tuhan kata kalau kau dah tak diterima semua-semua ni, buat apa kau duduk bawah ni? Kau pun tak reda dengan pemberian aku, kau pun tak reda dengan qada aku, kau pun tak sabar dengan ujian bala aku, kau pun tak syukur, buat apa kau duduk di bawah naungan langit aku punya ni? Engkau carilah Tuhan lain, kau duduklah di bawah kolong langit yang lain, kau carilah bumi yang lain. Duduk situ cari. Sebab kau duduk pun kau tak reda. Kau tak puas hati, kau duduklah tempat lain, kau carilah mana yang kau boleh puas. Carilah, duduklah di kolong langit mana pun yang kau rasa kau boleh puas. Ni Tuhan kata, maknanya kalau kau tak boleh terima semua-semua ni, kau duduk di tempat yang lain selain daripada bumi aku ni.
Mana nak ada lagi dah. Kenalah duduk juga di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila duduk di bumi Allah, kita kena redha, kita kena sabar, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima segala nikmat yang diberikan oleh Allah taala dengan redha, dengan syukur. Bukannya tuan-tuan kita ini duduk di bumi Allah tapi tak redha dengan Allah. Duduk di bawah kolong langit Allah tapi tak pernah bersyukur kepada Allah. Ini hamba yang zalim. Diberi rezeki, diberi duduk menumpang tapi tak bersyukur. Ini hamba yang zalim. Kemudian pengajaran yang ke-37. Cerita dalam hadis daripada Luqmanul Hakim. Ia hamba Nabi Allah Daud, bangsanya Habsyi, telah memberi oleh Allah kepadanya akan ilmu hikmah yang tiada memberi ia akan nabi-nabi. Kata Luqmanul Hakim, telah aku khidmatkan akan 4,000 nabi dalam 4,000 tahun, aku pilih dari perkataan mereka itu akan 8 kalimah. Dan iaitu, inilah apabila ada engkau dalam sembahyang, maka pelihara olehmu akan hatimu. Apabila ada engkau dalam rumah orang kaya, maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Pertama, kita dalam sembahyang ini pelihara olehmu akan hatimu. Hati kita ni tuan-tuan tengah sembahyang merayau tak tahu pergi mana. Hati kita ni tak ingat Allah Ta'ala. Berjalan je. Luqmanul Hakim kata, engkau tengah sembahyang ni peliharalah. Jagalah hati kita ni waktu solat. Kita waktu solat ni hati kita ni merayau tak tahu pergi mana. Tak ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata solat ingat aku, kita solat tak ingat Allah. Kita ingat benda lain. Macam mana solat ni? Tuhan kata as-salatu li zikri, solat itu untuk ingat aku. Tapi dalam solat kita tak ingat Allah. Macam mana kata tu solat? Itu bukan solat, tuan-tuan. Sebab solat ingat Allah, tapi kita solat tak ingat Allah. Lain yang kita ingat. Merayau kan. Berangan, berkhayal. Apakah itu yang dinamakan solat? Jadi Luqmanul Hakim pesan, dia kata apa? Apabila ada engkau dalam sembahyang, peliharalah olehmu akan hatimu. Dalam solat ni hati kena jaga betul-betul. Jangan dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada engkau dalam rumah orang kaya, maka pelihara olehmu akan 2 matamu. Kan? Bila pergi rumah orang kaya ni macam-macam lah tengok kan. Tengok tu cantik, tengok ni, kok lah aku boleh beli kan. Tengok hiasan dia, lain macam lah. Kok lah kalau aku lah kaya, aku pun nak beli macam ni kan. Yalah, rumah orang kaya, apa yang tak ada tuan-tuan? Rumah orang kaya, dah terlalu kaya tuan-tuan kan. Lift pun ada dalam rumah tu. Main kan. Tuan pergi Bukit Antarabangsa kan. Pergi Bukit Antarabangsa, rumah orang kaya, lift dalam rumah tuan. Tuan-tuan, itu kalau kita pergi tengok kan, kaya, macam mana dia boleh jadi kaya ni kan. Mana dia ambil duit ni, kaya engkau dia ni kan. Perhiasan dia bukan perhiasan beli barang orang Malaysia punya, barang buatan Malaysia, semua luar negaranya. Sebab itu Luqmanul Hakim pesan dia tu, kalau kau pergi rumah orang kaya ni kan, peliharalah olehmu akan 2 matamu. Tak payah tengoklah. Kau tengok sekarang kau lain macam rasa kan. Macam-macam kan. Balik tu macam-macam nak beli, macam mana nak banyak duit nak boleh beli macam ni kan. Jangan tengok rumah orang kaya ni, kalau kita pergi mata tu tak payahlah nak lillah tengok. Habis tidak tengok TV dia, tu dia besar nak mampus TV. Berapa ribunya TV ni kan. Semua habis semua kira tuan. Kau agak-agak lah kan. Perabot dia saja ni berapa ratus ribu. Kita pula jadi bodoh mengira.
Kan? Bodoh pula kita lah ngira. Kau agak-agak lah perabot dia ni. Ini pun kau tahu berapa ribu ni saya. Yai. Kan? Habis semua kita nampak kan. Tengoklah set golf dia. Tahu dia 6 set. Kok satu set tu apa? 1,000 kali 6. Gila banyak tu duit. Habis enten. Sebab itu mata kena jaga tuan-tuan. Pergi rumah orang kaya, mata kena jaga. Tapi lah tak tengok, rasa macam nak tengok pula kan. Kemudian, dan apabila ada engkau dalam antara segala manusia, maka engkau pelihara akan lidahmu. Bila kita sama-sama orang ramai, sesama manusia ni, mulut kena jagalah kan. Mulut ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Maki orang lah, umpat orang, hina orang, keji orang, Masya Allah. Takut kita dengar hari ni kan. Orang hari nak menghina tak kira siapa tuan-tuan. Tak kira siapa yang kita nak hina, Masya Allah. Agak-agak lah kita pun nak menghina. Janganlah sampai tak berakal, tak beragak menghina kan. Kadang orang alim pun kita hina. Astagfirullah. Ayo kadang-kadang kecewa tengok orang Islam akhir zaman ni. Kan? Kadang-kadang dia mengaji dengan ustaz tu kan. Mengaji kan. Tiba-tiba dah satu hari dah berlainan pula kan. Berlainan pahaman lah kan. Ideologi berlainan. Dah dulu aku respect ustaz ni. Sekarang sorry. Astagfirullah. Bukan kau mengaji dengan dia ke dulu? Emang dulu aku ngaji dengan dia. Habis tu kenapa hina dia? Kenapa maki dia? Kan dia guru engkau tu. Itu dulu. Astagfirullah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik tau. Dia tak sependapat dengan Imam Malik. Kan? Ada tak dia maki Imam Malik? Guru dia tu. Sebab itu tuan-tuan, kita ini jangan berlebih-lebihan. Maki tuan-tuan. Kadang-kadang dengan makian itu mula-mula menyampah, last sekali jadi kawan baik. Kan? Jangan buat pasal kan. Maki punya maki, kutuk punya kutuk, hina punya hina. Memang tak ada harapan baik lah kan. Last sekali baik tuan-tuan. Kan? Jangan buat pasal. Kita ni dulu sayang nak mampu. Punyalah sayang. Sampai masa menyampah sungguh pula dah. Kan? Menyampah pula sungguh. Allahu Akbar. Kan? Justru itu tuan-tuan, lidah ni, mulut ni kena jaga. Kan? Berpada-padalah tuan-tuan. Kalau marah pun janganlah sampai nak hina maki hamun kan. Jangan tuan-tuan. Buat apa kita nak maki? Buat apa kita nak hamun? Kadang-kadang yang kita maki itu kadang-kadang orang alim, orang soleh, orang beriman. Kita tak tahu. Kan? Akhir zaman Nabi sebut fitnah ni akan datang. Orang yang baik kita tak percaya. Orang yang serabut kita lagi percaya. Kan? Orang yang cakap jujur kita tak percaya. Orang menipu kita boleh percaya. Sekarang punya masa akhir zaman tu Nabi sebut tu, sayati alan nasi zamanun, akan datang zaman tu. Orang ni cakap lurus, tak percaya kat orang. Orang ni nipu, tak percaya dah. Dia macam niaga kat lah kan. Niaga kan macam tu kan. Ada orang jual barang tau. Tapi barang ni murah je kan. Tapi kalau dia jual murah, orang tak percaya tu. Takkan murah sangat. Dia terpaksa jual mahal. Barang tu pasal murah je. Kan? Lah kali ada orang jual murah barang tu. Ya ke murah? Kan? Hari tu aku beli 100. Takkan ni RM20 je. Padahalnya yang jual 100 tu nipu. Kan? Dia, ayat dia pandai lah, dia pusing, dapat dia jual 100. Kan? Jual 100. Kemudian adalah orang ni memang jujur lah, lurusnya orang, dia memang jual.
ikut harga. Dia beli pun RM5 je. Itu pun dia jual RM20. Dia pun jual lah datang. Ni tuan, RM20. Ish, bukan ke 100 tu? Bila? Itu kita beli tu. Ni RM20. Ya betul dia ni kan. Ini aku tak percaya dia ni. Nipu ni. Tahiyah tak tidak barang. Tak percaya kau orang jual RM20. Lebih percaya jual kat 100. Akhirnya orang pun terpaksa lah jual juga 100. Kan? Orang tak percaya dekat orang yang betul-betul lurus. Macam tuan-tuan bekerja lah. Kadang tuan-tuan bekerja lurus. Bos tak percaya. Orang menipu bos percaya. Orang menipu lah bos percaya. Kadang orang bohong ni tuan-tuan boleh dapat pingat tu. Yang kerja lurus bendul ni tak dapat apa. Dia kerja bagai nak mati lurus kan. Tak dapat apa tuan. Apa orang bohong dapat melintang lah, menegak lah. Kan? Hidup ni pandai kipas sikit naik. Tak pandai kipas habis. Hidup. Astaghfirullahalazim. Kan? Hari ni orang lebih percaya orang menipu. Akhir zaman. Macam mana? Kan? Terang-terang nipu pun orang percaya. Bayangkan tuan-tuan. Hidup di akhir zaman. Penuh dengan pendustaan. Nabi pun sebut, tuan-tuan rujuk dalam hadis akhir zaman, dalam hadis sahih, kumpulan hadis-hadis sahih, dalam bab fitan, dalam bab fitnah. Nabi kata apa? Akhir zaman nanti, siang, malam, pagi, petang, kamu tak lepas daripada pendustaan. Bohong terus. Tapi orang percaya. Kau bohonglah macam mana pun, orang percaya. Kan? Orang cakap lurus, orang tak percaya. Kan? Ini bahaya tuan-tuan. Akhir zaman hidup penuh dengan ujian. Kemudian kata ni lagi Luqman Hakim. Dan apabila ada engkau pada hidangan, maka pelihara olehmu akan perangaimu. Oh, tengok makan kan, kita jadi macam lapar sungguh lah. Tengok tu sedap, tengok ni sedap. Kan? Tengok hidangan, terutama bulan puasa lah kan. Bulan puasa ni tengok apa pun sedap tuan. Orang puasa ni tengok apa pun sedap. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi bazar Ramadan kan. Oh ya Allah ya Tuhan, air sirap pun sedap. Tak, padahal sirap tu hari-hari boleh buat kan. Tapi bulan Ramadan ni sirap selasih sikit. Sirap selasih. Ui sedapnya sirap. Belilah. Sirap pun. Kan? Tuan-tuan cuba tengok. Pukulan dia. Mutabak sedap. Bubur pun sedap. Ni kalau ngadap makan lah. Itu yang rasa tamak tu. Yang langgar sunnah pasal tu lah kan. Depan kita kangkung, belah sana kambing. Aduh. Ikut sunnahnya ambil kangkung dulu. Tapi kangkung lambat gua habislah kambing ni. Sementara nak lalu dekat kita ada 3 orang lagi. Tengok kambing dah tinggal sikit. Ni memang tak merasa kambing dengan ni kan. Ambil kambing dulu. Kan? Sunnahnya macam mana? Tunggulah turn kita kan. Biarlah kangkung dulu, tak apalah ambil kangkung. Tapi main dengan nafsu ni, bodoh lah kau kan habis kambing ni kan. Habis ni kan ni. Habis ni sementara nak sampai kat kau 3 orang ni. Ini memang tak ngasa kau orang. Ngap tu. Ni yang dia kata ni. Bila ngadap hidangan tu, jaga perangai lah kan. Jaga perangai. Jangan nampak sangat kita ni makan lapar sangat macam sebulan tak makan tu. Kan? Bila ngadap makanan sampai bismillah pun tak ingat.
Bukan doa kita, bismillah hang tak ingat. Kan? Kemudian kata Luqman Al-Hakim lagi, dan ingatkan olehmu akan perangaimu, dan ingatkan olehmu akan dua perkara, dan lupakan olehmu dua perkara. Maka ada pun dua perkara yang engkau ingat akan dia, iaitu Allah Ta'ala dan matimu. Dua perkara ni jangan lupa. Satu Allah, satu lagi mati. Dua ni jangan lupakan. Dalam hidup kita ni, kita hanya ada Allah, kita akan mati. Ini Allah pun lupa, mati pun tak ingat. Allah pun lupa, mati pun tak ingat. Berat ni kan. Sampai Allah Ta'ala pun kita tak ingat, macam mana tuan-tuan? Yalah, payah sangat kan nak ingat Allah Ta'ala. Bismillah pun susah, Alhamdulillah pun susah, kan? Astaghfirullah pun susah, kan? Buat dosa terlupa pula astaghfirullah. Dah dapat nikmat lupa lah nak baca Alhamdulillah. Nak mula buat lupa lah baca Bismillah. Dapat musibah lupa lah nak baca Innalillah. Tersepak je tunggul, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa lah Ustaz. Biasa ingat kalau mati je kan. Ada je orang mati, Innalillah. Kan. Terantuk, ayah nak ingat Innalillah. Terantuk je maki benda yang kita antuk tu. Kan? Terantuklah kat bedul kan, celakanya bendul ni. Bodoh tu dia orang ni buat bendul ni rendah sangat, patut tinggilah sikit. Itu yang diucapnya. Bukan innalillah. And allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kisahlah musibah tu besar ke kecil ke, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita terima musibah tak baca pun kan, dapat nikmat alhamdulillah, payah tuan-tuan. Nikmat sehat tu saya kata, nikmat dapat datang surau, sampai dah surau, hujan-hujan datang surau tapi tak basah, alhamdulillah, syukur dah sampai surau. Lupa lah Ustaz. Bukan lupa, memang tak pernah ingat langsung kan. Mati pun tak ingat juga. Mana nak ingat mati? Sibuk tuan-tuan kan urusan. Angan-angan masih jauh lagi, angan-angan masih panjang. Macam mana nak ingat mati? Berapa umur dah tuan? 75. Sehat dia tuan? Saya makan jaga, saya exercise hari-hari. Lupa dia ingat mati kan. Tengok cermin, tengok dah kan. Tapi okey lagi lah kan. Nampak sehat lagi. Mati ni dengan Allah Ta'ala jangan dilupakan. Ada pun dua perkara yang engkau lupakan dia, iaitu kebajikanmu. Kita buat baik, buat kebajikan, tak payah ingat-ingat lah. Kalau ingat-ingat kan kita ungkit balik kan. Dah buat dah lah. Dulu kan aku pernah tolong dia tu. Bila? Dulu lah. Pasal ingat benda dulu ni tu yang buat kita sebut tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Bila ingat kebaikan yang kita buat, besok mulalah kita nak sebut balik kan. Tambah-tambahlah orang tu tak ingat kita. Lagi laju lah kita ingat. Sudahlah dia tu pun kalau aku tak tolong dulu, tak ada hidup macam tu dah, ganti lah. Kalau aku tak tolong, itu nasib baik aku tolong tu. Aku lah yang bagi modal kat dia dulu. Kalau tak mampus tak jadi dah. Jadi orang ada. Bila tuan? Ini yang dululah 10 tahun dulu. 10 tahun dulu, hari ni batalkan, ungkit balik. Pasal kita ingat kebaikan kita tu. Tak payah ingat lah. Dah tolong sudah. Dah buat kebajikan sudah.
Kan? Jangan dikisahkanlah. Dulu ni, surau ni. Akulah dulu yang buat jadi elok ni. Kalau aku tak buat, surau ni pun macam nak runtuh. Gitu. Kalau kita ingat, habislah. Jangan diingatkan kebaikan kita tu pada hak orang lain. Tak payah. Tak ingat-ingat. Dah buat baik, sudah. Lupakan. Kan? Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak buat kerana dia, kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lupakan kejahatan orang lain pada hak kamu. Ini susah ni. Orang tu buat jahat kat kita bila? Tu 20 tahun dulu. Sampai lah ni ingat. Kan? Tunggu. Kan? Kenapa tuan? Tak apa, aku masih ingat. Dalam ingatan aku ni masih terbayang wajah dia. Bila dia tuan? Apa yang dia buat? Aku ingat 20 tahun dulu dia buat aku macam mana. Tunggu. Aku tak dapat cara kasar, sok cara halus. Tengoklah. 20 tahun dulu masih ingat. Kan? Orang yang buat tu pun dah lupa. Kita yang terima ni ingat lagi. Kan? Kau bayangkanlah dulu kan, waktu aku susah kan, aku nak ambil rambutan, galah tu dipotongnya. Lakuin lah. Yelah dulu zaman kita kan, zaman masa budak-budak, masa tu pokok rambutan tak banyak tuan tahu. Dulu zaman tuan-tuan ni mana pokok rambutan banyak kan. Kat kampung tak banyak, sebatang dua ya, itu pun masam. Tapi itu pun menggila kita nak, pasal tak ada rambutan masam pun kan. Minta tak bagi kan. Cik, rambutan sikit cik, belum masak lagi. Kedekut bana sungguh. Rambutan masam pun kedekut. And kita pun ambil. Dikerat je galah. Sampai hari ni ingat. Tunggulah. Tunggu. Aku tanam pokok rambutan banyak, besok dia ambil minta. Mampu aku tak bagi. Keturunan dia memang aku tak bagi. Mampu aku tak bagi lah. Tengoklah. Sampai sekarang ingat tuan. Memang saya ingat. Sampai bila-bila pun saya ingat dia buat kat saya. Tunggu. Ni. Luqman Hakim kata tak payahlah. Kejahatan dia tu yang buat kat kita terlupakanlah. Pedulikanlah. Dia zalim kita. Pedulilah. Itu dah berlepas, dah berlalu, biarlah. Kan? Dua ingat, dua lupa. Dua ingat Allah Ta'ala dengan mati. Dua yang kita lupakan, kebajikan yang kita buat, kejahatan yang orang lakukan kat kita. Tapi dua-dua ni susah kita nak lupakan. Yang dua tadi senang nak lupa. Yang dua ni susah nak lupa. Ingat. Ya. Empat-empat ni pun susah kita nak lupakan. Nak ingat Tuhan, payah. Nak ingat mati, susah. Dua. Lepas tu, nak ingat kebaikan, senang. Nak lupakan kejahatan orang, susah. Nak melupakan kebaikan kita buat ni, payah. Ingat. Nampak je muka dia, dia tu dulu aku pernah tolong. Siapa dia tu? Ini, dia dulu tu kawan aku tu, jiran aku kan. Terus sebab aku tengok dia, kalau dia belagak tu aku jadi macam menyampah aku. Padahal aku yang tolong dia dulu. Aduh, ya lah dia tak belagak pun, nak peduli apa? Ya dia kan. Tapi susah tuan kan. Kata setengah ulama bahwasanya Allah Ta'ala itu mewahyi ia kepada Nabi Daud alaihi salam, bahwasanya menghantar ia akan kursi bagi Luqmanul Hakim, dan diajari akan kamu akan ilmu hikmah, maka menghantar ia akan kursi, maka naik atasnya Luqmanul Hakim. Dan berkata ia, hai Daud, peliharakan olehmu daripada aku akan 5 perkara, supaya masuk di dalamnya ilmu segala orang-orang yang dahulu-dahulu dan ilmu orang yang kemudian. Apa dia 5 ni? Pertama, bahawa adalah lobamu atas menghimpunkan dunia
dengan sekira-kira martabatmu di dalamnya. Ni jaga baik-baik. Jadi dia kata apa? Peliharakan olehmu dari aku akan 5 perkara ni. Jangan kita lobo atas menghimpun dunia. Nak kumpul dunia ni, jangan. Berpada-padalah mencari dunia ni. Satu. Yang kedua, bahawa adalah lobamu amal akhirat dengan sekira-kira martabatmu di dalamnya. Yang sepatut yang kau lobo ialah akhirat. Cari akhirat ni sungguh-sungguh. Jangan cari dunia semata-mata. Cari akhirat kamu. Tiga, bahawa adalah bertemu atas mengerjakan maksiat dengan sekira-kira sabarmu atas azab mereka. Jaga baik-baik. Dalam masalah maksiat, kita nak kerjakan maksiat. Jangan. Sabar kita, jangan melakukan maksiat. Tapi orang semua buat, takkan kita tak buat. Gila rasa kan. Jangan tuan-tuan, sebab kita kena tahu bahawasanya apa yang kita buat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahawa adalah khidmatmu akan Tuhanmu dengan sekira-kira hajatmu kepadanya. Kita lakukan apa yang Allah Ta'ala perintah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan perintah Allah. Jangan kita lupakan perintah Allah. Jangan kita buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jika engkau hendak bahawa engkau berbuat maksiat akan Tuhanmu, maka tuntut olehmu akan tempat yang tiada melihat ia akan dikau. Kita nak buat maksiat, buatlah. Tapi cari tempat yang Tuhan tak nampak. Ada? Kalau ada boleh buat. Tuhan tak nampak ni, kan? Ni boleh ni, boleh ni, boleh buat maksiat. Sebab ni Tuhan tak nampak. Terdinding ni. Kalau rasa di mana pun kamu berada, Tuhan nampak, tak boleh nak buat, jangan buatlah. Tapi kalau kamu buat juga maksiat, sedangkan kamu tahu Tuhan nampak, artinya kamu menempah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita nak buat maksiat, cari tempat yang Tuhan tak nampak. Bukan makhluk tak nampak, Tuhan tak nampak. Kalau Tuhan tak nampak, bolehlah kita buat. Sebab dia tak nampak. Sebab yang nak menghukum besok dia. Yang nak menghukum, nak mengazab dia. Jadi carilah tempat nak buat maksiat yang dia tak nampak. Supaya kita terlepas dari azab dia. Mana nak cari, Ustaz? Kalau tak boleh cari, jangan buatlah. Kalau tak boleh cari tempat yang Allah Ta'ala tak nampak, jangan buat. Selagi mana Allah Ta'ala nampak, kita buat maksiat, selagi itulah kita tak boleh buat maksiat. Sebab yang nak menghukum kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pengajaran yang ke-38. Dah masuk isyak belum? Masuk isyak beritahu nah. Berkata Nabi SAW, hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara ni. Pertama, banyakkan olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Kita tak habis-habis sebut makhluk dari sebut Allah. Sikit-sikit manusia, sikit-sikit makhluk, sikit-sikit makhluk. Patutnya sikit-sikit Allah. Sebut Allah Ta'ala selalu. Kita ni sebut makhluk selalu. Seolah-olah makhluk ni lebih hebat dari Allah. Ni jaga. Banyakkan menyebut Allah Ta'ala daripada menyebut makhluk. 2. Banyakkan olehmu akan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Ingat kamu akan akhirat. Jangan sikit-sikit dunia, sikit-sikit dunia. Tak habis-habis dengan dunia. Tak puas-puas dengan dunia. Yalah, hidup mana nak puas dengan dunia ni. Tak pernah puas, sampai mati pun tak puas dengan dunia ni, tuan-tuan. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi. Kalau boleh nak hidup selama-lamanya, nongkat langit. 3. Banyakkan olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebaikan.
Kamu banyak ingat akan kejahatan yang kamu buat, kemaksiatan yang kamu buat, supaya kamu insaf, supaya kamu bertaubat, supaya kamu banyak bertaubat, banyak minta ampun pada Allah. Sebab itu digalakkan kita banyak menyebut, ingat akan kejahatan kita, supaya kita ni sentiasa insaf dan sentiasa mau bertobat kepada Allah, sebab terlalu banyak dosa yang kita dah buat. Tapi kalau kita ingat baik kita sampai tak ingat jahat, tu yang tak mau taubat tu. Keempat, banyakkan olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Sebab aksiru zikra zimmil lazat, kata Nabi. Aksiru, perbanyakkan olehmu, aksiru zikra zimmil lazat, menyebut tentang yang menghilangkan keseronokan. Azan dulu tuan.
Okey, kita sambung sikit kita nah. Sampai pukul 9.30. Yang kelima, banyakkan olehmu akan menyebut aib dirimu daripada menyebut keaiban orang lain. Kan? Kita banyak sebut aib orang daripada aib kita. Aib kita tak pernah nampak kan. Aib orang je. Kita cari salah orang je. Salah kita tak pernah ada pun kan. Yelah, kita kat rumah pun macam tu kan. Nampak salah bini je. Salah kita tak ada. Kan? Jadi sebenarnya banyakkan oleh kita ni sebut cari keaiban kita sendiri untuk kita perbetulkan, untuk kita perbaiki daripada cari keaiban orang lain. Kan? Cukuplah takat tu, insya-Allah kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Ada nak tanya boleh tanya, tak ada kita nak tutup ni tuan-tuan. Tak ada kita sambung di bulan yang akan datang. Macam biasalah dekat luar tu tuan-tuan. Siapa nak minyak wangi, minyak wangi lah kan. Nak kasturi kijang ke, nak Raudhah Madinah ke, siapa nak macam-macam di luar tu, nak madu Yaman kan. Dan juga saya ada bawa kapsul Habatus Sauda 6 dalam 1 kan. Siapa nak boleh dapatkan di luar, nanti ada kawan saya ada kat luar tu, dia boleh tengok. Kalau Habatus Sauda ke, minyak wangi ke dan sebagainya ada di luar sana, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashiyan zakiran syakiran bil hilmi wa akram bit taqwa jamna bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.